Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid sekalian. Okey, untuk hari ini kita akan tengok tajuk kemahiran saintifik ya. Kita masih berada dalam tajuk kemahiran saintifik iaitu kemahiran manipulatif. Okey, untuk hari ini kita akan tengok tajuk kemahiran manipulatif. Okey, untuk pertama sekali kita akan tengok apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif ya adalah memahami kemahiran manipulatif. Okey, untuk kriteria kejayaan, okey, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat yang pertama menyatakan maksud kemahiran manipulatif, yang kedua menyenaraikan 5 kemahiran manipulatif, dan yang ketiga menyatakan kemahiran manipulatif yang diamalkan sewaktu dalam penyiasatan. Okey, seterusnya kita akan tengok kemahiran saintifik. Okey, untuk hari itu kita dah tengok kemahiran proses sains. Okey, kemahiran proses sains kita dah tengok, iaitu kita ada berapa kemahiran proses sains kita dah belajar dahulu, iaitu kita ada memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir maklumat, mendefinisi secara operasi, mengawal pembelih ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Itu adalah kemahiran proses sains di bawah kemahiran saintifik. Kemudian kita akan tengok hari ini iaitu kemahiran manipulatif, iaitu kemahiran saintifik yang kedua yang kita akan belajar, yang terdiri daripada beberapa kemahiran manipulatif yang kamu akan ketahui sebentar saja lagi. Okey murid-murid, kita tengok apakah maksud kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif sains merupakan kemahiran psikomotor dalam menjalankan aktiviti amali sains. Kemahiran psikomotor ni melibatkan perkembangan koordinasi mata dan juga tangan. Jadi apabila kamu melibatkan pergerakan tangan dan juga mata kamu, ini melibatkan psikomotor dan juga inilah yang dimaksudkan dengan kemahiran manipulatif sains. Bila kamu melakukan suatu aktiviti amali sains, iaitu kita buat penyiasatan, okey, kamu akan melibatkan menggunakan tangan, menggunakan mata dan sebagainya. Okey, ini merupakan kemahiran manipulatif sains. Okey, mari kita lihat kemahiran manipulatif yang perlu kamu ketahui untuk melakukan sebarang uji kaji ataupun penyiasatan. Okey, untuk kemahiran manipulatif yang pertama kita lihat di sini adalah menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan dengan betul. Maksudnya di sini ialah apabila kita nak buat penyiasatan, kita akan menggunakan banyak peralatan-peralatan yang berada di makmal sains. Contohnya seperti bikar, contohnya kita ada silinder penyukat, kelalangkun dan sebagainya. Jadi kita perlu mengendalikannya dengan betul supaya tidak berlaku sebarang kerosakan pada bahan yang kita gunakan. Ataupun bila berlaku sebarang kita kendalikan dengan tidak betul, akan menyebabkan barang itu boleh pecah dan sebagainya dan boleh menyebabkan kecederaan kepada kamu. Yang seterusnya, kita tengok mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Apakah maksud spesimen di sini? Okey, spesimen bermaksud adalah bahan uji kaji kamu. Okey, apabila kamu nak uji kaji contohnya tentang haiwan. Okey, dalam gambar ni adalah siput. Okey, siput ni adalah spesimen kamu. Ataupun contoh yang lain, tumbuhan ke, daun, roti dan sebagainya. Okey, itu adalah spesimen. Kita perlu kendalikan dengan betul dan cermat supaya spesimen tu tetap berada dalam keadaan baik dan kita boleh lakukan uji kaji itu dapat keputusan yang baik lah. Okey, kalau tidak mungkin spesimen tu akan mati dan sebagainya. Jadi kita perlu lakukan dengan cermat. Okey, yang seterusnya kita tengok melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. Melakar spesimen bermaksud iaitu kita lukis apa yang kita nampak, pemerhatian kita daripada spesimen yang kita dah uji kaji itu. Contoh dia, kita tengok gambar spesimen kita adalah ikan. Jadi kita akan lukis ikan tu dengan betul lah. Jangan bila kita lukis ikan tiba-tiba nampak bentuk jadi kucing pula kan. Itu tak boleh lah. Kita mesti melakar spesimen ni dengan betul lah.
Peralatan pun mungkin kita kena lakar dengan betul. Contoh dia bikar. Lukis bentuk bikar tu dengan betul. Bukan nanti lukis bikar, kenapa jadi kecil, nampak macam silinder penyukat pula. Tak betul lah tu. Jadi kita punya lakaran mesti tepat. Seterusnya kita tengok membersih peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey, maksudnya di sini ialah selepas kita gunakan semua peralatan sains kita yang berada di makmal sains contoh dia. Jadi bila dah pakai, jadi mestilah kita kena basuh. Sama juga macam kamu makan nasi kat rumah, dah makan mestilah basuh pinggan kan. Takkan kita nak biar macam tu saja kotor. Sama juga dengan peralatan sains. Okey, bila kita dah basuh, kita tengok kemahiran manipulatif yang kelima, iaitu menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Bila kita dah basuh, kita kena simpanlah peralatan itu dengan betul dan selamat di tempat yang sepatutnya. Yang kamu ambil, dekat situlah kamu simpan. Supaya apabila kita nak pakai kemudian, kita boleh cari dengan mudah. Macam kat rumah kamu jugalah, pinggan mangkuk kamu bila dah simpan di dapur, mesti ada kat tempat dia kan. Bila kamu ambil, kat mana kamu ambil, kat situlah kamu simpan balik. Kemahiran manipulatif sains perlu diamalkan ketika suatu eksperimen atau penyiasatan dilakukan. Kemahiran manipulatif ini akan membantu kita menjalankan eksperimen atau penyiasatan dengan lebih tepat. Mari kita ingat semula kemahiran manipulatif yang perlu kita amalkan dalam penyiasatan yang berikut. Okey, memerhati kulat roti menggunakan mikroskop. Alat dan bahan, mikroskop, sisip kaca, slide kaca, penitis, jarum peniti, kertas turas dan roti yang berkulat. Okey, dekat sini spesimen kita adalah roti yang berkulat dan yang lain adalah alat dan bahan. Okey, kita tengok langkah-langkah. Langkah yang pertama, gunakan kepingan roti yang telah berkulat sebagai spesimen. Langkah yang kedua, gunakan jarum peniti untuk mengambil sedikit kulat roti. Letakkan spesimen di atas bahagian tengah slide kaca. Langkah yang ketiga, titiskan air di atas spesimen dengan menggunakan penitis. Langkah yang keempat, letakkan perlahan-lahan sisip kaca ke atas spesimen. Lapkan tepi sisip kaca dengan kertas turas. Seterusnya, letakkan slide kaca di bawah mikroskop dengan berhati-hati. Keenam, perhatikan spesimen di bawah mikroskop dan lakarkan spesimen yang kamu lihat. Berhati-hati ketika melaraskan kanta mikroskop agar tidak memecahkan sisip mata. Maksudnya di sini, mikroskop kita ada 3 jenis kanta. Kalau kita lihat dekat sini, ada 3 kanta, iaitu dia punya zoom lah. Jadi bila kita untuk nak tengok zoom lagi dekat, kita akan gunakan kanta yang ini, yang lebih dekat. Jadi kita kena hati-hati untuk ubahkan dia supaya dia tak terkena kepada spesimen lah. Bila dia kena kepada kaca, slide kaca tu mungkin akan menyebabkan slide kaca tadi pecah. Okey, langkah yang ketujuh, buangkan spesimen yang telah digunakan ke dalam tong sampah dan bersihkan sisip kaca dan slide kaca. Langkah yang ke-8, simpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Dan yang terakhir, bandingkan hasil lakaran dengan rakan kamu. Di sini dia tanya, bagaimanakah amalan kemahiran manipulatif memberi kesan kepada eksperimen yang kita jalankan? Jadi, kawan dia pun jawab, kemahiran manipulatif sains adalah penting supaya hasil penyiasatan yang diperolehi jelas dan tepat. Pengurusan alatan dan bahan juga menjadi lebih sistematik. Okey, ada 2 poin kat sini, iaitu dia kata bila kita gunakan kemahiran manipulatif sains, kita dapat hasil penyiasatan kita lebih tepat dan jelas, dan juga pengurusan alatan dan bahan kita akan jadi lebih sistematik. Soalan. Terlihat soalan yang pertama, mengapakah kita perlu mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat ketika menjalankan penyiasatan? Okey, cikgu bagi masa untuk menjawab.
Okey, murid-murid, apakah jawapan untuk soalan nombor 1 tadi? Kita lihat jawapannya di sini. Okey, yang pertama, untuk mengelakkan dari berlakunya kejadian yang tidak diingini, seperti spesimen menjadi rosak dan pemerhatian tidak dapat dijalankan dengan baik. Itu adalah pilihan jawapan yang pertama. Okey, ataupun pilihan yang kedua, kita boleh menjawab akan membahayakan murid jika terhidu atau tersentuh secara terus dengan spesimen. Kat sini maksudnya adalah jika spesimen kita tu bahan yang contoh dia berbahaya untuk kita sentuh ataupun hidu, ini akan menyebabkan keracunan kepada kita. Contoh tadilah eksperimen roti kulat tadi. Okey, jika kita tersentuh kulat itu dan mungkin kita terasa kulat tu, akan menyebabkan keracunan makanan kepada kita, membahayakan diri kita semula. Okey, kita tengok jawapan untuk soalan yang kedua, iaitu apakah kemahiran manipulatif yang kamu amalkan semasa penyiasatan ini? Okey, jawapannya, okey, kita lihat kepada langkah-langkah tadi balik. Okey, langkah pertama dan langkah yang kedua. Okey, dekat sini, dekat manakah kemahiran manipulatif yang telah kita gunakan? Jadi jawapannya adalah, okey, di bahagian langkah yang kedua ni, iaitu gunakan jarum peniti untuk mengambil titik kulat, letakkan spesimen di atas tengah slide kaca. Dekat sini kemahiran manipulatif dia ialah apa dia? Ya, kemahiran mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Kulat pada roti ini adalah kita punya spesimen, jadi kita kena kendalikannya dengan betul dan cermat. Seterusnya, kita akan tengok jawapan yang ada pada tempat lain pula. Apakah kemahiran manipulatif pada langkah yang lain? Kat sini kita lihat langkah yang keempat. Letakkan perlahan-lahan sisip kaca ke atas spesimen. Lapkan tepi sisip kaca dengan kertas turas. Di sini adalah kemahiran manipulatif, sama juga mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Kita kena pastikan spesimen kita tidak terkeluarlah daripada slide kaca kita. Yang seterusnya, iaitu langkah kelima, letakkan slide kaca di bawah mikroskop dengan berhati-hati, sama juga mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Langkah yang keenam, perhatikan spesimen di bawah mikroskop dan lakarkan spesimen. Di sini kita ada menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan dengan betul, iaitu kita gunakan mikroskop ni dengan yang betul lah, dengan cara yang betul. Okey, kemudian kita lihat pada langkah yang seterusnya, langkah yang ketujuh. Buang spesimen yang telah digunakan ke dalam tong sampah dan bersihkan sisip kaca dan slide kaca. Kemahiran manipulatif yang kita gunakan di sini ialah membersih peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Seterusnya, langkah yang ke-8, simpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Ini adalah kemahiran manipulatif. Apa dia? Ya, betul. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Dan last kali kita lihat nombor 9. Bandingkan hasil lakaran dengan rakan kamu. Okey, hasil lakaran ini bermaksud yang mana satu kemahiran manipulatif yang terlibat? Ya, melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. Jadi murid-murid, itu adalah bagaimana kita boleh lihat bagaimana kemahiran manipulatif ini diaplikasikan di dalam kita punya uji kaji yang tadi. Maknanya ada kelima-lima kita punya kemahiran manipulatif terdapat di dalam langkah-langkah yang kita buat tadi. Seterusnya, kuis di sini. Nyatakan beberapa contoh kemahiran manipulatif yang diamalkan dalam kehidupan kita. Okey, contoh yang pertama, mungkin kita boleh lihat di sini. Contoh kamu menyiang ikan. Okey, bila kita siang ikan, kita menggunakan kemahiran manipulatif apa di sini? Ya, mengendalikan bahan dan spesimen dengan betul. Seterusnya, gambar apa ni? Mencuci pinggan. Samalah kamu cuci pinggan di rumah. Ini juga kita membersihkan peralatan lah selepas kita gunakan. Seterusnya, ini mungkin dalam kehidupan seharian kita banyak juga kita buat ya. Kita nak lukis seseorang, kita nak lukis gambar sesuatu. Ini adalah melakar spesimen dengan betul dan tepat. Okey, gambar yang seterusnya ni adalah
Apa kaitannya? Okey, di sini adalah kita ada rak pinggan, kita ada tempat letak sudu garfu, kita ada tempat letak pisau dan sebagainya. Okey, ini adalah menyimpan peralatan selepas digunakan dengan betul dan cermat. Dan yang terakhir kita lihat dekat sini, ada gambar air fryer. Agak-agak apa kemahiran manipulatif yang kita gunakan dekat sini? Ini adalah satu peralatan. Jadi kita boleh kaitkan juga dengan menggunakan peralatan dengan betul. Okey, di sini kita ada klik info. Kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif bukan sahaja digunakan di makmal, malah boleh digunakan dalam bidang berikut: farmasi, pengelasan dan penyusunan ubat-ubat. Dalam bidang kejuruteraan, pembinaan struktur bangunan. Dalam bidang pertanian juga kita bahas penghasilan tumbuhan secara cantuman mata tunas. Okey, murid-murid, setelah kita tengok tadi tentang kemahiran manipulatif, kita dah tahu 5 kemahiran manipulatif dan apa fungsi-fungsinya di dalam uji kaji yang kita jalankan. Jadi kita nak tengok tugasan pula. Okey, ini adalah tugasan untuk kamu selepas ini. Yang pertama, salin senarai kemahiran manipulatif yang terdapat di slide kelima dalam bentuk peta pengurusan grafik yang slide ini yang tadi di dalam buku nota sains Bima Sakti. Tuliskan hari, tarikh beserta indeks bertajuk kemahiran manipulatif. Okey, yang ni kamu boleh buat dalam bentuk peta grafik. Tak kisahlah kamu nak buat dalam bentuk macam mana. Yang penting pastikan bentuk cantik lah. Sama juga ini macam melakar spesimen dengan cermat dan betul. Okey, tugasan yang kedua. Okey, salin soalan dalam bahagian cabar minda yang terdapat dalam buku teks muka surat 12 dan 13. Jawab semua soalan yang diberikan. Murid boleh lukis gambar rajah terdapat dalam soalan berkenaan atau boleh cetak dan tampal. Itu terpulang pada kamu. Kalau rasa susah untuk lukis, tak payah lukis pun tak apa. Ambil gambar hasil kerja tugasan 1 dan 2 dan hantarkan kepada cikgu melalui aplikasi Google Classroom, iaitu kelas kita lah, Sains 6 Berlian. Jadi boleh hantar melalui Google Classroom. Snap gambar dan hantar kepada dalam Google Classroom. Jadi itu saja dari cikgu. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Selamat duduk di rumah dan semoga berjaya untuk semua murid-murid yang belajar dari rumah. Stay safe, stay at home. Terima kasih.